sebagai pendapatan isi rumah. Dan ada juga isi rumah yang ada 10,000, 20,000. Maka data untuk 700 tak ada lagi. Maka bila kita buat ukuran medium dan mean tu, kita buat satu ukuran average, puratakan. Maka dengan konsep ini, kerajaan masih mempunyai sistem-sistem lain untuk membantu. Baru-baru ini ICU telah mengeluarkan focus group di mana IKASI akan membuat kajian secara seluruh Malaysia untuk mengenal pasti miskin tengah dan miskin saja, untuk memastikan bahawa tidak ada golongan yang tertinggal daripada proses pembangunan pengagihan kekayaan kepada semua. Maka pelbagai program-program melalui pelbagai kementerian akan dikenal pasti untuk memastikan golongan itu dapat dibantu. Maka kita rasakan bahawa sistem ini masih konsisten dan representatif di peringkat antarabangsa. Terima kasih. Kelabakan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya berpendapat bahawa jawapan ini bagi tidak tepat. Kerana pendapatan pro rata seluruh negara 3,006 dan 2,442. Bagi negeri tidak disenaraikan. 13 negeri mungkin JPM boleh kasih keluar semua tiap-tiap negeri. Kerana kalau kita kata 3,686 di Sabah kemiskinan 24%. Rata seluruh negara 3%, 800% miskin. Ini kita mesti mukadimah dulu. Jadi saya minta mungkin satu kajian yang terperinci kalau boleh dibuat. Timbalan Menteri baru, dia belum sampai Sabah Sarawak, belum pun menjelajah. Jadi kita minta menjelajah. Jangan harap soalan daripada pegawai saja. Ini pegawai punya soal jawapan ni sudah tidak boleh. Ketinggalan zaman sudah Speaker. Itu permintaan yang berhormat, bukan soalan. Kalau sekiranya kita mau bersoal, Soalan yang berhormat. ada mukadimahnya. Ada mukadimahnya dulu. Jadi kita punya ahli yang berhormat daripada Cameron Highland ini, dia memang ahli sejarah saja. Ahli sejarah. Panjang juga mukadimah yang berhormat. Tadi saya minta Tan Sri Speaker, sekarang sudah jadi ahli ekonomis. Tan Sri Speaker, saya minta mungkin kalau kerajaan mengkaji dan membuat apa juga data, mesti yang terperinci sekali. Pertama, saya pertikaikan 3,686 ini tidak betul. Tidak betul. Keduanya, kenapa minta negeri-negeri tidak diseraikan? Negeri 13 buah negeri seraikan, di Sabah berapa peratus, di Sarawak berapa peratus. Senang kita boleh dapat jawapan yang Soalan yang berhormat. Jadi saya mau minta kepada Timbalan Menteri supaya mengkaji semula. Kalau boleh, kaji semula dengan secara terperinci. Dan bagi tahu kepada Dewan Yang Mulia ini, kalau boleh. Terima kasih yang berhormat daripada Kelabakan, ya, rakan seperjuangan saya. Baik, saya ingin menceritakan kepada saudara yang berhormat Kelabakan bahawa kita ada PGK, pendapatan garis kemiskinan, ukuran dia sendiri, di mana bantuan-bantuan disalurkan berdasarkan kepada statistik. Contohnya, ya, bila kita ambil 2007 di Semenanjung Malaysia, garis kemiskinan RM420, miskin 740. Dia ada satu lagi pendekatan berbeza untuk membantu golongan miskin tengah dan miskin. Seperti mana yang dikatakan di Sabah Sarawak, di pendalamannya begitu jauh ketinggalan dan sebagainya. Maka ukuran itu digunakan untuk menyalurkan bantuan-bantuan pelbagai melalui pelbagai kementerian-kementerian yang ada. Saya mengakui bahawa kita masih tidak perfect, tidak sempurna dari konteks nilaian yang dibuat. Dan saya akan beri jaminan kepada Yang Berhormat bahawa hadirnya saya di situ dengan menteri saya sendiri, dengan Jabatan Perdana Menteri, akan cuba sedaya upaya untuk membantu supaya meringankan beban rakyat. Itulah hasrat dan matlamat kita bersama. Terima kasih. Datuk Kamarudin bin Jaafar.
Tuan Ketua, minta saya difahamkan bahwa Yang Berhormat dari Tumpat tidak dapat hadir pada hari ini atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Dan soalan ini tidak dapat dijawab oleh Menteri berkenaan karena tidak dibenarkan oleh permasalahan mesyuarat. Soalan keempat, Datuk Lee Chi Leong. Tan Sri Yang Di-Pertua, soalan saya soalan yang keempat. Silakan Menteri. Tan Sri Yang Di-Pertua, program ijazah sarjana muda perguruan PISMP yang dikenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia KPM di Institut Pendidikan Guru IPG merupakan program utama latihan guru bagi menyediakan bekalan guru terlatih. Untuk makluman, pengambilan guru pelatih lepasan SPM bagi mengikuti PISMP ini adalah berdasarkan unjuran yang disediakan oleh Jawatan Kuasa Unjuran Keperluan Guru KPM. Sehubungan dengan itu, pengambilan guru pelatih PISMP bagi Januari 2006 dan tamat pada Disember 2009 adalah seramai 1,517 orang. Pengambilan bagi Januari 2007 dan tamat pada Disember 2010 adalah seramai 2,015 orang, manakala KPM mengunjurkan pengambilan guru pelatih PISMP bagi Januari 2009 seramai 3,996 orang. Daripada jumlah pengambilan tersebut, memang terdapat peningkatan pengambilan guru pelatih PISMP. Bagi menjawab soalan Seksyen B soalan tersebut, KPM masih memerlukan khidmat guru sandaran tidak terlatih GSTT atas sebab-sebab tertentu. Antaranya, kekurangan guru dalam subjek-subjek kritikal. Bagi memenuhi keperluan guru-guru terlatih, KPM melaksanakan pelbagai alternatif khususnya berkaitan dengan khidmat GSTT. Antaranya, yang pertama, GSTT yang sedang mengikuti program latihan khusus dalam cuti KDC di bawah kelolaan Bahagian Pendidikan Guru BPG akan diserap sebagai guru terlatih setelah menamatkan kursus dengan jayanya. Kedua, GSTT yang bukan di bawah program KDC pula boleh memohon untuk mengikuti mana-mana program latihan BPG sekiranya mereka berminat dan memenuhi syarat mengikut prosedur sedia ada. Dan ketiga, melonggarkan syarat kemasukan ke IPG bagi kursus Diploma Perguruan Malaysia KDPM, iaitu khususnya syarat kepujian dalam bahasa Malaysia serta bilangan kredit di peringkat SPM. Jawatan. Terima kasih, Datuk Pertua. Akhirnya diberi peluang. Berhormat Timbalan Menteri, saya memang melihat statistik lepasan STPN yang diberikan kursus oleh kementerian memang banyak. Walau bagaimanapun, kekurangan guru ini bukan lagi satu rahsia. Ianya berlaku di mana-mana. Di luar bandar, di kawasan saya pun berlaku. Jadi apakah langkah yang akan diambil oleh kementerian ini secara pendekatan yang lebih bijaksana menyelesaikan masalah? Sebab saya paham kerjaan kita ini penyelesai masalah, bukan pencetus masalah. Jadi masalah ada. Bagaimana masalah kekurangan guru ini diatasi dari masa ke semasa tanpa perlu mengambil guru sembilan yang tidak berpengetahuan dan berpengetahuan. Dan ini mendatangkan masalah kualiti kepada pelajar tersebut. Sebab diberi pendidikan awal oleh guru-guru yang tidak berkualiti. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Kena Batangan. Sebenarnya bagi mengatasi masalah kekurangan guru ada beberapa pendekatan yang boleh digunakan. Kalau kita masih lagi menghadapi masalah kekurangan, kaedah yang digunakan iaitu menggaji guru sandaran tidak terlatih merupakan salah satu cara yang paling cepat untuk mengatasi, untuk bagi mengisi kekosongan yang terdapat di sekolah-sekolah. Tetapi itu bukan penyelesaian jangka panjang. Ada 3 kaedah yang boleh digunakan. Yang pertama, apabila kita menyerap GSTT ini masuk guru sandaran tidak terlatih, kita memberikan kursus dalam cuti, iaitu bagi bahasa Cina atau